Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari grup 18 ini membentangkan RPH yang mana kami terdiri daripada 3 orang ahli kumpulan, iaitu Abdul Azim, saya, Ainun Nasuha dan juga Syahadah Nordin. RPH yang kami buat adalah mata pelajaran pendidikan Islam, iaitu dalam bab ibadah, tingkatan 1 Bestari, iaitu seramai 24 orang murid, 12 lelaki dan 12 orang perempuan, selama 40 minit, iaitu bermula 7.40 pagi sehingga 8.20 pagi. Tema adalah tema Tohara, tajuk bersuci asas kebersihan. Standard kandungan adalah tentang konsep bersuci. Kemudian standard pembelajaran, kami membentangkan 3 subtopik, iaitu yang pertama menyatakan maksud, hukum dan dalil nakli bersuci. Kedua, menyatakan alat-alat bersuci. Ketiga, menerangkan jenis air beserta contoh. Seterusnya, bagi 4.2.1 iaitu menyatakan maksud, hukum dan dalil nakli bersuci. Yang pertama, objektif ialah menjelaskan maksud taharah dari segi bahasa dan istilah. Yang kedua, menyatakan hukum taharah berdasarkan hadis. Yang ketiga, menyatakan dalil nakli, iaitu bersuci taharah daripada potongan surah yang betul. Kriteria kejayaan: yang pertama, mentafsir maksud taharah dengan betul. Yang kedua, menjelaskan hukum taharah dengan betul. Dan yang ketiga ialah menerangkan dalil nakli yang betul tentang bersuci, iaitu taharah. Bagi nilai murni yang diterapkan sepanjang sesi PDP, iaitu berani, teliti, fokus dan bersungguh-sungguh. Bagi kemahiran berfikir, guru-guru menerapkan sesi soal jawab bagi mengenal pasti tahap kefahaman murid berkaitan tajuk taharah. Kemahiran personal itu kemahiran komunikasi antara murid, guru dan rakan-rakan dalam kelas. Dan kemahiran belajar cara belajar, iaitu kemahiran mengingat dari segi maksud, dari segi istilah dan bahasa. Elemen merentas co-curriculum EMK, iaitu teknologi maklumat dan komunikasi, komputer riba dan slide PowerPoint. Keusahawanan dari segi pelajar bersungguh-sungguh melaksanakan aktiviti. Bahan bantu mengajar ataupun BBN yang terdapat ialah komputer riba, iaitu slide dan juga PowerPoint, video 1 dan sampul beracun pun 1. Bagi langkah pengajaran, set induksi selama 5 minit, iaitu fasa persediaan. Bagi isi pelajaran ialah video berkaitan kebersihan diri. Contoh soalan berdasarkan video ini, apakah yang dilakukan oleh individu tersebut? Dan contoh jawapan ialah video menunjukkan seorang kanak-kanak lelaki bersiap-siap untuk pergi menunaikan solat di masjid. Bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru-guru mempertontonkan tayangan video berkaitan kebersihan. Yang kedua, guru-guru meminta pelajar menumpukan perhatian terhadap video yang ditayangkan. Dan yang ketiga, setelah video selesai ditayangkan, guru mengajukan beberapa soalan berhubung video yang telah ditontonkan dan beberapa orang murid menjawab soalan tersebut. Dan yang keempat, guru memberikan penjelasan tentang video yang ditontonkan dengan pengajaran hari ini. Bahan bantu mengajar ialah LCD, pembesar suara dan komputer riba. Seterusnya, fasa imajinasi. Pengertian taharah yang lengkap, iaitu suci dan bersih daripada najis dan hadas dari segi bahasa dan istilah. Hukum taharah adalah wajib. Bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran, yang pertama, pelajar diminta untuk memberikan perhatian terhadap isi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru menggunakan slide PowerPoint. Yang kedua, guru membacakan pengertian taharah.
dan mengulanginya sebanyak 2 kali. Yang ketiga, pelajar diminta menyebut pengertian taharah secara beramai-ramai, secara berkumpulan dan juga secara individu. Yang keempat, guru mempamerkan petikan hadis. Dan yang terakhir, guru menerangkan hukum taharah berdasarkan petikan hadis tersebut. Bahan bantu mengajar menggunakan slide PowerPoint. Bagi catatan, sama juga kemahiran utama, penjanaan idea serta kaedah, iaitu penerangan dan bimbingan. Strategi ialah berpusatkan guru dan murid. Bagi EMK ialah teknologi dan maklumat dan komunikasi serta penerapan nilai murni. Mendengar dengan teliti dan berani mencuba. Selain itu, fasa imajinasi juga, dan isi pengajaran iaitu dalil nakli taharah, iaitu tuntutan bersuci daripada potongan ayat surah Al-Baqarah 222. Bagi pengajaran dan pembelajaran yang pertama, pelajar diminta untuk menumpukan perhatian terhadap isi pelajaran seterusnya yang ditayangkan menggunakan slide PowerPoint. Yang kedua, guru membaca dalil nakli dari potongan ayat surah Al-Baqarah. Yang ketiga, kemudian pelajar dikehendaki untuk membaca dalil tersebut secara beramai-ramai dan bimbingan guru. Yang keempat, guru meminta beberapa orang pelajar untuk membacakan dalil tersebut. Bagi fasa perkembangan, selama 20 minit, aktiviti ialah permainan sampul beracun diiringi muzik. Bagi PNP ialah, yang pertama, guru mengajak murid untuk melakukan aktiviti. Yang kedua, guru menerangkan perjalanan aktiviti yang bakal dilakukan oleh pelajar. Yang ketiga, sampul beracun mula diedarkan setelah muzik bermula dan akan berhenti diedarkan setelah muzik diberhentikan. Yang keempat, pelajar yang memegang sampul ketika muzik dimatikan dikehendaki membuka sampul dan mengambil sehelai keratan soalan lalu membacanya, kemudian jawab soalan tersebut secara ringkas. Yang kelima, pelajar yang dapat menjawab dengan tepat akan diberikan hadiah. Dan yang keenam, guru memperbetulkan jawapan yang kurang tepat dan menghargai keberanian pelajar menjawab soalan. Bagi penutup konektif, pelajar diminta untuk mengingat kembali isi pelajaran. Yang kedua, guru membuat kesimpulan mengenai isi pelajaran pada hari ini. Dan yang ketiga, guru merangsang pelajar membuat rumusan tentang hukum, maksud dan dalil bersuci iaitu taharah. Bagi penutup sosial, yang pertama, pelajar dinasihatkan agar sentiasa mengamalkan bersuci daripada hadas apabila melakukan ibadah. Bahan bantu mengajar iaitu BBM menggunakan komputer riba dan juga slide PowerPoint. Seramai 27 orang daripada 36 orang pelajar dapat menguasai kemahiran pembelajaran dan pengajaran pada hari ini dengan baik, manakala 9 orang pelajar lagi memerlukan bimbingan dan juga memerlukan bimbingan daripada guru tentang maksud, hukum dan dalil taharah. Kekuatan, guru berjaya menarik minat pelajar untuk mempelajari bab ini melalui aktiviti yang dijalankan oleh guru dan dapat mewujudkan komunikasi antara pelajar dan guru semasa PDPC dijalankan. Bagi kekurangan, pengurusan masa yang tidak teratur dan perlu diperbaiki dalam PDPC seterusnya. Cadangan dan penambahbaikan, memperbanyakkan lagi aktiviti dan bahan bantu mengajar yang berbentuk inovasi dan kreatif untuk menarik lebih minat pelajar mempelajari subjek pendidikan Islam. Secara kesimpulannya, keseluruhan PDPC dapat dijalankan secara lancar dan sempurna
dan perlu ditambah baik dari masa ke masa dengan bantuan guru pembimbing. Untuk subtopik yang kedua iaitu menyatakan alat-alat bersuci ialah objektif yang pertama. Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat menyatakan alat-alat bersuci, menjelaskan kegunaan setiap alat bersuci dan memberi contoh lain kepada jenis alat bersuci. Kemudian kriteria kejayaan. Murid dapat menyatakan alat-alat bersuci dengan betul, menjelaskan kegunaan setiap jenis alat bersuci dengan betul dan memberi contoh lain kepada jenis alat bersuci. Seterusnya, nilai murni iaitu berani menjawab soalan, mendengar dengan teliti dan bersungguh-sungguh ketika melakukan aktiviti. Kemudian kemahiran berfikir iaitu menjana idea dan menganalisis. Kemahiran personal pula, kemahiran berfikir. Kemudian kemahiran belajar cara belajar iaitu mengumpul maklumat dan kemahiran menulis. Kemudian elemen merentas kurikulum EMK yang pertama, teknologi maklumat dan komunikasi iaitu komputer riba dan slide PowerPoint. Kedua, kelestarian alam sekitar iaitu murid menghargai air dan menjaga alam sekitar. Bahan bantu mengajar yang kami gunakan ialah yang pertama bahan maujud iaitu air, debu tanah dan batu. Kedua komputer riba iaitu slide PowerPoint. Ketiga video tayangan. Keempat kertas mahjong. Kelima pen marker. Untuk pengetahuan sedia ada pelajar ialah pelajar sudah mempelajari maksud bersuci ataupun taharah. Kabel atau item yang digunakan adalah penaklukan dan carta pokok. Untuk langkah pengajaran, yang pertama set induksi iaitu selama 5 minit. Guru akan meminta pelajar untuk menumpukan perhatian kepada video yang ditayangkan menggunakan slide PowerPoint. Kemudian pelajar diminta memerhati dan menganalisis video tersebut. Contoh soalan yang guru gunakan adalah berdasarkan video ni, apakah yang dilakukan individu tersebut. Kemudian guru mempamerkan bahan maujud seperti air, debu tanah dan batu di depan kelas. Contoh soalan yang guru ajukan adalah apakah benda yang berada di hadapan ni, apakah kegunaannya. Guru bersoaljawab dengan pelajar mengenai kaitan video dan bahan maujud tersebut. Kemudian guru mengaitkan jawapan pelajar dengan tajuk yang akan dipelajari iaitu alat-alat bersuci. Bahan bantu mengajar yang digunakan adalah video, slide PowerPoint, bahan maujud, air, debu, tanah dan batu. Kemahiran utama dalam set induksi ini adalah pemerhatian dan analisis. Kaedah yang digunakan adalah kaedah soal jawab. Kemudian penerapan nilai adalah berani untuk mencuba dan melihat dengan teliti. Kemudian langkah yang pertama iaitu selama 5 minit. Pelajar diminta untuk memberikan perhatian terhadap isi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru menggunakan slide PowerPoint. Pelajar dikendaki untuk memberikan contoh alat-alat bersuci. Kemudian, guru menerangkan setiap jenis alat bersuci seperti jenis-jenis air, debu tanah yang suci dan jenis benda-benda kesat selain batu yang suci. Kemudian guru bersoaljawab dengan pelajar mengenai cara mereka memilih jenis alat bersuci yang betul. Bahan bantu mengajar yang digunakan pada langkah yang pertama ni ialah slide PowerPoint. Kemahiran utama adalah penjanaan idea. Kaedah yang digunakan adalah penerangan dan bimbingan. Kemudian strategi adalah strategi berpusatkan guru dan murid. EMK pula ialah pertama teknologi dan maklumat. Kedua, komunikasi. Penerapan nilai adalah untuk mendengar dan melihat dengan teliti dan berani mencuba. Okey, untuk langkah yang kedua iaitu selama 10 minit. Pelajar diminta menumpukan perhatian terhadap isi pelajaran seterusnya yang ditayangkan menggunakan slide PowerPoint. Kemudian guru menerangkan kegunaan setiap jenis alat bersuci seperti air untuk istinja, mandi dan berwuduk, debu tanah untuk tayamum dan batu atau benda yang kesat untuk istinja.
Kemudian guru bersoal jawab dengan pelajar dengan memberikan beberapa situasi mengenai alat-alat bersuci dan kegunaannya. Peneguhan positif diberikan oleh guru kepada pelajar yang berani menjawab soalan. Untuk bahan mata mengajar yang digunakan untuk langkah kedua adalah slide PowerPoint. Kemahiran yang utama adalah sintesis idea. Kaedah yang digunakan adalah kaedah penerangan dan bimbingan. Strategi adalah perpusatkan pelajar dan guru. EMK yang pertama adalah teknologi dan maklumat. Kedua komunikasi. Ketiga, kelestarian alam sekitar, iaitu supaya murid atau pelajar menghargai air dan menjaga alam sekitar. Penerapan nilai adalah mendengar dan melihat dengan teliti. Seterusnya langkah yang ketiga iaitu selama 15 minit iaitu aktiviti berkumpulan. Guru menerangkan perjalanan aktiviti yang bakal dilakukan oleh pelajar. Kemudian pelajar dibahagikan kepada 3 kumpulan. Pelajar diberikan pen marker dan kertas mahjong untuk setiap kumpulan. Kemudian pelajar dikehendaki membuat carta pokok, sumber-sumber air dan alat bersuci yang lain mengikut kreativiti masing-masing. Peneguhan positif diberikan oleh guru kepada kumpulan yang berjaya menyelesaikan tugasan pada masa yang ditetapkan. Bahan mata mengajar yang digunakan pada langkah yang ketiga ni adalah kertas mahjong dan pen marker. Kemahiran utama adalah penambahbaikan dan menilai. Kaedah yang digunakan adalah membimbing dan aktiviti berkumpulan. EMK yang pertama, keusahawanan. Itu pelajar bersungguh-sungguh melaksanakan aktiviti dalam kumpulan. Yang kedua, kreativiti dan inovasi, iaitu membina carta pokok. Kemudian penerapan nilai adalah pelajar mendengar arahan guru, fokus dalam menyiapkan tugasan dan bersungguh-sungguh melakukan aktiviti. Yang terakhir adalah penutup, iaitu selama 5 minit. Penutup kognitif. Pertama, pelajar diminta mengingat kembali isi pelajaran. Kedua, guru membuat kesimpulan mengenai isi pelajaran pada hari tersebut. Kemudian guru merangsang pelajar membuat rumusan tentang kepentingan bersuci. Penutup sosial pula, pelajar dinasihati supaya sentiasa bersuci dari hadas dan menjaga kebersihan diri. Bahan mata mengajar yang digunakan untuk langkah penutup adalah komputer riba dan slide PowerPoint. Kemahiran utama adalah pelaksanaan dan amalan berterusan. Penerapan nilai adalah mendengar dengan teliti. Untuk refleksi di akhir pengajaran, iaitu sebanyak 36/36 pelajar menguasai kemahiran pada hari tersebut. Kekuatan adalah guru berjaya menarik minat pelajar di awal pembelajaran dan pembelajaran PDPC melalui bahan batu mengajar yang digunakan. Kemudian dapat mewujudkan komunikasi dua hala sepanjang pengajaran. Dari segi kekurangan pula ialah kawalan kelas dan pengurusan masa yang agak lemah dan perlu dibaiki dalam pengajaran seterusnya. Cadangan penambahbaikan pula ialah menggunakan media atau video pengajaran atau sebarang bentuk inovasi pembelajaran dan pembelajaran PDPC Pendidikan Islam sebagai bahan bantu mengajar. Kemudian boleh berkolaborasi dengan subjek lain dalam perkongsian bahan pengajaran. Kesimpulannya, secara keseluruhan PDPC berjalan dengan lancar namun masih perlu ditambah baik dari masa ke semasa. Untuk pembentangan objektif dan kriteria kejayaan objektif ialah yang pertama menjelaskan jenis-jenis air beserta contoh, yang kedua menerangkan kadar air yang suci, yang ketiga menjelaskan hukum jenis-jenis air. Kriteria kejayaan menjelaskan jenis-jenis air. Pelajar mampu menjelaskan jenis-jenis air secara betul. Pelajar dapat memberikan contoh-contoh yang relevan untuk setiap jenis air. Yang kedua, menerangkan kadar air yang suci. Pelajar dapat menerangkan dengan betul mengenai kadar air yang dianggap suci. Pelajar mampu mengenal pakai kadar air yang betul mengikut panduan yang diajar. Yang ketiga, menjelaskan hukum-hukum jenis air. Pelajar dapat menjelaskan dengan betul hukum yang berkaitan dengan setiap jenis air. Penerangan pelajar mencerminkan pemahaman mendalam terhadap konsep hukum jenis-jenis air.
Objektif dan kriteria kejayaan ini dirangka untuk memastikan bahawa pelajar tidak hanya memahami tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan mereka mengenai jenis-jenis air, kadar air yang suci dan hukum yang berkaitan. Dalam pengisian kurikulum, pendekatan holistik digunakan untuk melibatkan pelajar dalam pembelajaran yang tidak hanya memfokuskan pada aspek pengetahuan semata-mata tetapi juga aspek nilai murni, kemahiran berfikir dan kesawanan, juga nilai-nilai seperti berani, teliti, fokus dan bersungguh-sungguh ditanamkan dalam proses pembelajaran ini. Kemahiran berfikir dikukuhkan melalui soalan jawab yang disoalkan oleh guru membantu mengenali tahap kefahaman murid berkaitan dengan jenis-jenis air. Elemen merentas kurikulum diterapkan melalui penggunaan teknologi pengmaklumat dan komunikasi seperti slide PowerPoint untuk memperkayakan pengalaman pembelajaran, aktiviti kreatif dan inovatif seperti membuat catatan pokok membantu menggalakkan aktiviti pelajar. Keusahawanan ditekankan melalui penglibatan pelajar dalam aktiviti berkumpulan dan menyelesaikan tugasan. Keseluruhan pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang menyeluruh dan menarik, memastikan pelajar tidak hanya memahami konsep tetapi juga memupuk nilai-nilai positif dan kemahiran yang berguna dalam kehidupan. Seterusnya ialah bahan bantu mengajar. Yang pertama ialah komputer riba, digunakan untuk membuat slide PowerPoint. Fungsi dia digunakan untuk menyampaikan isi pelajaran dengan bantuan visual, meningkatkan kefahaman pelajar melalui gambar, graf ataupun teks, memberikan struktur yang jelas kepada pembentangan dan memudahkan pemahaman konsep. Yang kedua ialah video, meningkatkan daya tarikan dan kefahaman pelajar melalui medium visual, memberikan contoh praktikal dan aplikasi konsep dalam konteks sebenar, merangsang minat pelajar melalui penggunaan media yang dinamik. Yang ketiga, kertas diberikan kepada pelajar untuk membuat aktiviti secara berkumpulan, memberikan peluang kepada pelajar untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran. Pengetahuan sedia ada pelajar telah mempelajari jenis-jenis air mutlak sebelumnya, menyediakan landasan pengetahuan yang bagi pengajaran lanjutan. Penggunaan komputer riba dengan slide PowerPoint dan video memberikan dimensi visual yang memperkukuh pemahaman pelajar. Penggunaan kertas sebagai bahan fizikal memberikan peluang untuk interaksi secara langsung dan aktiviti kreatif. Kesemua bahan ini dirancang untuk menyokong pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh. Dalam fasa persediaan yang dikenali sebagai set induksi, pendekatan pembelajaran bermula dengan penggunaan video berkaitan air. Video ini bukan sekadar sumber maklumat tetapi merupakan alat pembelajaran visual yang bertujuan untuk menarik minat pelajar terhadap topik yang akan belajar. Dengan merancang soalan-soalan yang merangsang pemikiran, guru memastikan pelajar aktif terlibat dalam pengalaman menonton video. Sesi soal jawab kemudiannya memberikan peluang kepada pelajar untuk berkongsi pandangan mereka dan guru mengaitkan jawapan tersebut dengan tajuk utama, membina hubungan antara pengalaman visual dan konsep-konsep yang akan diajar. Penggunaan bahan bantu mengajar seperti video dan slide PowerPoint tidak hanya memberikan dimensi visual kepada pembelajaran tapi juga memupuk nilai-nilai seperti berani mencuba dan mendengar dengan teliti dengan cara set induksi, mencipta landasan yang kukuh untuk pembelajaran lanjutan mengenai jenis-jenis air. Dalam langkah pertama, pelajar diperkenalkan kepada jenis-jenis air melalui penggunaan slide PowerPoint. Mereka diberi arahan untuk menyebut dan memberikan beberapa contoh jenis-jenis air yang telah diajar oleh guru. Guru akan mendengar jawapan daripada pelajar dalam sesi soal jawab untuk mengukur pemahaman pelajar. Penggunaan teknologi maklumat seperti slide PowerPoint akan memperkayakan pengalaman visual pelajar. Langkah ini akan memberi penekanan kepada nilai-nilai seperti mendengar dengan teliti dan berani mencuba. Memastikan penglibatan secara aktif pelajar dalam pembelajaran jenis-jenis air. Dengan demikian, langkah ini membina landasan yang kukuh untuk pembelajaran jenis-jenis air dengan cara yang dinamik dan berinteraksi. Langkah seterusnya, langkah kedua fasa imaginasi, tumpuan pembelajaran disambung kepada pemahaman hukum bagi setiap jenis-jenis air. Guru memberi penerangan mengenai hukum yang terkait dengan jenis-jenis air dan pelajar diuji melalui soalan berkaitan dengan hukum yang berkemungkinan muncul dalam gambar di slide PowerPoint. Slide PowerPoint digunakan sebagai alat bantu visual untuk memperkukuhkan pemahaman. Pendekatan berpusatkan pelajar dan guru membolehkan interaksi yang aktif, sementara penggunaan teknologi maklumat menonjolkan dimensi visual pembelajaran. Pelajar diberikan peneguhan positif atas keberanian dan kejayaan mereka dalam menjawab soalan. Ini akan menciptakan pengalaman pembelajaran yang dinamik, menekankan sintesis dan penerapan nilai mendengar dengan teliti. Bagi langkah seterusnya, itu fasa pengembangan. Dalam langkah ini
Pembelajaran difokuskan kepada pemahaman kadar air yang sesuai untuk bersuci. Yang pertama, penerangan kadar air yang boleh bersuci. Guru memberikan penerangan mendalam mengenai konsep kadar air yang bersih dan layak untuk kegunaan bersuci. Penekanan diberikan kepada pemahaman kepentingan menggunakan air yang betul ketika melaksanakan aktiviti keagamaan seperti solat. Yang kedua, pembahagian kepada 3 kumpulan. Pelajar dibahagikan kepada 3 kumpulan untuk menjalankan aktiviti berikutnya. Tugas diberikan kepada setiap kumpulan untuk membuat replika kolah dengan meletakkan ukurannya, merangsang kreativiti pelajar dalam mencipta replika tersebut. Yang ketiga, kemahiran utama kreativiti. Pembelajaran menekankan kemahiran kreativiti dengan memberi peluang kepada pelajar untuk menggunakan imajinasi dan kemahiran seni dalam membuat replika kolah. Strategi berpusatkan guru dan pelajar. Pendekatan pusatkan guru dan pelajar memberi peluang kepada pelajar untuk berkolaborasi dalam kumpulan, menggalakkan pembelajaran yang saling berinteraksi. Keusahawanan dan kreativiti. Aktiviti ini merangsang sikap keusahawanan di mana pelajar bersungguh-sungguh menjalankan tugas mereka, dan kreativiti ditunjulkan melalui proses penciptaan replika kolah. Yang keenam, penerapan nilai. Pembelajaran menghargai nilai-nilai seperti mendengar dengan teliti dan berani mencuba. Pelajar diberi peluang untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka mengenai kadar air bersuci dalam tugas kreatif mereka. Dengan kombinasi antara pembelajaran konseptual dan aktiviti kreatif, langkah menyediakan pengalaman pembelajaran yang holistik dan praktikal ini juga membentuk pelajar menjadi individu yang kreatif, inovatif dan memahami nilai penting pemilihan air yang bersesuaian untuk tujuan keagamaan. Pembentangan penutupan. Dalam fasa ataupun fasa tindakan terakhir dalam fasa ini, penutupan sesi pembelajaran bertujuan untuk merangkum dan mengukuhkan pemahaman pelajar terhadap pembelajaran jenis-jenis air untuk bersuci. Yang pertama, penyebutan semula isi pelajaran. Guru memulakan penutupan dengan meminta pelajar menyebut semula isi pelajaran yang telah dipelajari. Ini melibatkan pengaktifan semula ingatan pelajar terhadap konsep-konsep yang telah diajar. Yang kedua, kesimpulan oleh guru. Guru membuat kesimpulan ringkas yang berkaitan dengan pembelajaran jenis-jenis air yang untuk bersuci. Kesimpulan ini membantu mengariskan pembelajaran dan memastikan pelajar memahami aspek-aspek penting. Yang ketiga, merangsang rumusan pelajar. Guru merangsang pelajar untuk membuat rumusan mengenai kepentingan mengetahui jenis-jenis air untuk tujuan bersuci. Ini memberi peluang kepada pelajar untuk mengaplikasikan ataupun mengaitkannya dengan kehidupan seharian. Yang keempat, slide PowerPoint sebagai bahan bantu mengajar. Penggunaan slide PowerPoint juga digunakan dalam penutupan sebagai bahan bantu visual. Yang kelima, kemahiran utama pelaksanaan dan amalan berterusan. Fokus utama pada kemahiran pelaksanaan dan amalan berterusan, di mana penutupan bukan hanya menjadikan akhir pembelajaran tetapi mendorong pelajar untuk terus mempraktikkan dan mengaplikasikannya di kehidupan seharian. Yang keenam, penerapan nilai mendengar dengan teliti. Penerapan nilai mendengar dengan teliti ditekankan memastikan pelajar memberi perhatian sepenuhnya dalam penutupan ini. Melalui langkah-langkah penutupan ini, pembelajaran tidak hanya diakhiri dengan ringkasan tetapi juga memberi peluang kepada pelajar untuk merefleksikan, mengaplikasikan dan menyimpulkan pembelajaran mereka. Ini membentuk satu pengalaman pembelajaran yang menyeluruh dan memberi impak positif terhadap pemahaman pelajar. Untuk refleksi guru pula, pencapaian murid seramai 27 daripada 36 orang murid menguasai kemahiran. Keputusan yang positif ini yang telah dapat menguasai pengajaran menunjukkan keberkesanan pada kata pengajaran. Ini mencerminkan pencapaian yang baik dalam memahamkan jenis-jenis air. 9 orang murid perlukan bimbingan daripada guru, bimbingan tambahan daripada guru yang menunjukkan keperluan untuk menyediakan sokongan yang lebih kepada mereka. Kekuatan pengajaran, murid ditarik minat daripada awal PDPC. Kejayaan menarik minat murid di awal pembelajaran merupakan kekuatan yang signifikan. Bahan bantu mengajar yang disediakan memainkan peranan penting dalam mencapai perkara ini. Komunikasi dua hala. Terjalannya komunikasi dua hala sepanjang pengajaran mencipta persekitaran pembelajaran yang interaktif. Ini membantu dalam memahami tahap pemahaman murid dan memberi peluang untuk penyesuaian sewajarnya. Kekurangan yang dikenal pasti ialah kawalan kelas dan pengurusan masa yang lemah. Kekurangan dalam kawalan kelas dan pengurusan masa menjadi cabaran. Ini memberi kesan terhadap kefokusan pelajar dan pencapaian mereka secara keseluruhan. Cadangan penambahbaikan penggunaan media dan video pengajaran. Menggunakan media dan video pengajaran yang lebih menarik minat pelajar
dan lebih efektif. Pendekatan ini dapat membuat pengajaran lebih dinamik dan menarik. Kolaborasi dengan subjek lain dalam perkongsian bahan pengajaran dapat memberikan variasi dan memperkayakan pengalaman pembelajaran pelajar. Kesimpulannya, PDPC berjalan agak lancar. Keseluruhannya, PDPC berjalan agak lancar dengan pencapaian yang memuaskan, namun pemekasan pengurusan kelas dan pengurusan masa adalah penting untuk penambahbaikan seterusnya. Kerjasama dengan guru pembimbing boleh menjadi sumber sokongan yang berharga.